Yo guys, and welcome to my video. Hari ni Sony dah announce a PlayStation Portal untuk orang yang dah ada PlayStation 5 dekat rumah. A new device yang basically kalau korang tengok pun memang tahu tu adalah controller PlayStation 5, cuma dia letak screen dekat tengah, betul tak? So it's really look sangat-sangat similar dengan apa yang kita ada untuk controller PlayStation 5 sebenarnya. Tapi dia adalah satu kategori yang a bit berbeza berbanding contohnya macam Switch ataupun untuk orang yang guna ROG Ally tu. Dan basically benda tu macam portable gaming punya setup. Tapi Sony PlayStation Portal ni sebenarnya adalah satu companion kepada PlayStation 5. Dia akan tie to account, dia akan tie dengan korang punya PlayStation 5 yang ada dekat rumah. Sebelum tu korang kena tahu dulu apa yang dia boleh bagi kepada korang bila beli sebuah Sony PlayStation Portal. Apa yang korang akan dapat basically satu controller yang ada screen dekat tengah. Korang still akan dapat adaptive trigger yang ada dalam controller PlayStation 5, which is R2 dan juga R2. And then trigger dekat atas untuk korang control macam biasa. Sama juga macam controller yang ada dekat sini untuk select, untuk back dan sebagainya, kiri kanan. Dan juga akan ada joystick dekat sini untuk control berbagai benda untuk orang main game and rasa macam sebuah PlayStation 5. Cuma je dekat sini dia tak akan ada satu pad dekat tengah ni untuk korang control macam keyboard ke apa ke, tak akan ada. Yang mana digantikan dengan sebuah screen untuk korang kawal. Screen tu sebenarnya dia punya size adalah 8 inci dengan screen IPS dengan resolution 1080p sahaja. Tapi dia punya screen tak berapa nak advance sangat sebab kalau ikutkan color dia okey je. Cumanya dekat sini adalah dia punya hertz hanya 60Hz. Ada a few things comes into play bila cakap pasal sebuah screen yang bukan gaming intense sangat. Cuma dekat sini kalau cakap pasal portable things, semua benda akan low down. Sebab orang tak expect untuk first generation macam ni akan dibuat dengan semua benda yang ada. So Sony dia buat macam play safe sikit. Apa yang kau akan dapat dekat PlayStation Portal tu sebenarnya adalah USB Type-C, khas untuk charging sebenarnya. Tapi dekat sini juga dia akan bagi 3.5mm headphone jack. So benda ni adalah untuk korang connect dengan headphones yang korang pakai sekarang. Cumanya persoalan aku adalah siapa je yang pakai wired punya headphone ataupun earphone kan. Basically dah almost non-existent. But ada je untuk orang yang betul-betul untuk gaming dan juga kurangkan latency. Sebab ramai orang akan pakai, especially untuk gamers nak dengar, nak experience a lot better bila pakai sebuah wired headphone dan juga earphone. Selain daripada tu, dia akan ada speaker juga untuk dengar, untuk experience. Tapi dekat sini aku tak pasti macam mana dia punya stereo speaker advance macam sebuah PlayStation 5 ataupun tak bila korang main game. Dan juga contohnya macam 3D effect tu bila pakai headphone daripada Sony, yang tu pun tak pasti juga. Dia tak akan ada Bluetooth, tapi dia akan ada PlayStation Link punya protokol. So korang actually tak boleh pakai Bluetooth macam biasa. Benda tu akan ada adapter untuk korang pakai. So dekat sini dia akan ada proprietary protocol di sini untuk connect through wireless earphone ataupun headphone yang Sony akan jual di masa akan datang. Nanti aku akan cerita pasal benda tu. Benda yang agak unik dekat sini adalah bila korang tengok Sony PlayStation Portal ni, dia nampak kelihatan agak nipis kan. Yelah, memang nipis pun kalau ikutkan dengan size dia akan buatkan device tu lagi slim sebab akan ada surface yang orang kata banyak dan juga nipis, so boleh cram in one places. Cumanya Sony dia tak bagi tahu berapa lama PlayStation Portal dapat tahan once korang guna. So dekat situ aku pun tak tahu berapa kapasiti bateri yang dibekalkan sekali dengan PlayStation Portal. Other than that, korang tak akan ada pilihan ataupun choices of colour macam PS Vita ataupun PSP pun ada choice of colour kan, boleh tukar case kan. Yang ni PlayStation 5 pun ada penukaran shell, Sony pun officially jual dekat korang. But yang ni nampak macam tak ada choices of colour, walaupun boleh kata tak ubah. Dia hanya ada warna hitam dan juga putih tu. Basically Sony punya colour lah. Alright, apa function PlayStation Portal, Fazli? PlayStation Portal is basically korang main game dekat dalam PlayStation 5 di-streamkan kepada korang punya PlayStation Portal tu. Yep, betul tu. That's how it works. Tapi apa yang korang perlu tahu juga, this is not new tau. Dia bukan baru untuk apa yang Sony buat. Method ni sebenarnya dah ada daripada dulu lagi dah. Contohnya macam PlayStation Remote. Tahu PlayStation Remote? PlayStation Remote secara secara senang fahamnya, dia adalah satu app untuk korang pakai dalam sama ada Android ataupun korang pakai iPhone. Install app tu dan korang boleh main game dalam
cell phone dekat mana-mana je korang berada. Lepas tu korang boleh connectkan korang punya iPhone ataupun Android tu dekat controller ni untuk to be able to play the games yang korang stream dalam PlayStation Remote. Benda ni kalau ikutkan doesn't sound really convenient kan, betul tak? Tapi benda ni lah yang orang minta dulu, dan juga this is a choice of korang boleh buat. Korang ada sedia ada devices yang korang sedia ada, dan korang boleh pakai and install, plug in, on kan, dan connect kan. Tak ada masalah, tak perlu ada payment yang khas untuk korang guna feature tu. That's a good thing kan. Salah satu sebabnya Sony buat PC remote tu adalah korang tak perlu nak pergi beli contohnya macam Nintendo Switch, korang tak perlu nak beli Ally dan sebagainya. Benda tu lah yang Sony cuba untuk counter, tapi tak berjaya. Contohnya sebab kenapa tak berjaya adalah tak semua orang main game macam tu, dan korang kena beli satu aksesoris lain ataupun perlu bawa controller ni ke mana-mana to be able to play that game yang ada dalam PlayStation 5. So yeah, it's quite hassle, dan Sony nampak benda ni. So this is how they come dengan PlayStation Portal untuk korang pakai dedicated punya devices untuk connect dengan korang punya PlayStation 5 dan main dekat mana-mana sahaja. Persoalannya adalah, patut ke korang beli PlayStation Portal, and aku akan beli ke untuk buat review just for that? Mungkin aku akan beli kalau dia dah official dalam Malaysia. Tapi ada benda yang aku akan beritahu, akan explain juga dekat korang kebimbangan aku sendiri. Contohnya adalah kegunaan PlayStation Portal ni adalah untuk korang tak perlu nak pergi dekat TV yang besar, dan juga tak perlu nak ada dekat satu tempat. Contohnya PlayStation 5 aku ni akan permanently duduk dekat studio. So kalau aku balik rumah, aku tak perlu bawa benda ni untuk main game. Aku just bawa PlayStation Portal tu sahaja. Tu adalah kegunaan ataupun convenient yang Sony cuba buat dalam PlayStation Portal. But ada kebimbangannya dekat sini, sebab aku cakap dia macam portable kan. Dia bukan not always macam convenient sangat. Sebab kalau korang on the go, Wi-Fi korang akan sudah tentunya jadi slow dan latency akan jadi semakin tinggi. Kalau korang buat hotspot, lagilah. Sebab hotspot kepada device sangat terkenal dengan latency yang sangat-sangat tinggi. So dekat situlah di mana kelemahan PlayStation Portal ni sebenarnya untuk orang yang travel. Dia bukan untuk orang travel sangat pun. Dia adalah sebuah PlayStation 5 yang korang bawa untuk certain location yang ada Wi-Fi ataupun a strong Wi-Fi lah basically. Dia takkan ada cellular sudah tentunya, and kalau korang pakai hotspot pun macam tak logik sangat. The best way yang aku boleh portraykan dekat korang pasal kegunaan Sony PlayStation Portal ni adalah, use case pertama aku dah cakap tadi, kalau aku duduk dalam bilik nak main, tak perlu nak pergi dekat ruang tamu. So PlayStation Portal is the best device untuk aku main PlayStation 5 ni tanpa perlu ada dekat ruang tamu and main dekat dalam bilik. Lepas tu untuk korang yang contohnya macam pergi dekat rumah kawan ke kan, so that is a way korang bawa PlayStation Portal tu untuk tunjuk a few games ataupun bagi dia experience untuk main game dengan kawan tu. Tu adalah the best way yang aku boleh cakap pasal Sony PlayStation Portal ni. Lain-lain tunggulah bila aku review and dapat Sony PlayStation Portal tu dekat studio aku. Lepas tu Sony juga announce Sony PlayStation Pulse Elite, that is a headphone untuk korang connectkan dengan korang punya PlayStation Portal tu. And then Sony PlayStation Explore tu adalah earphone dedicated untuk korang main, korang pakai dengan Sony PlayStation Portal lah. But this device macam agak keliru sikit sebab dia macam buat dedicated, tapi pada masa yang sama dia tak rasa macam satu ekosistem yang korang nak beli ataupun korang nak ada. Contoh macam kalau korang buat earphone untuk dengan music, korang kena bawa earphone yang lain. Yang ni just untuk korang main game sahaja. Pulse Elite pun rasa macam tu juga. And yelah, kalau nak cakap pasal headphone untuk gaming dan juga headphone untuk dengan music, it's a total different style and different punya orang. But apa yang kau boleh tahu, dia announce benda ni just untuk dedicated Sony PlayStation Portal. Harga untuk Sony PlayStation Portal Malaysia belum lagi announce secara rasmi, but untuk dia punya harga US adalah $199. So darab lah dengan 4 kan. So yang tu kau dapatlah harga untuk beli. Cumanya dekat Malaysia ni mungkin akan mahal sikit, mungkin akan murah sikit, and tak tahulah macam mana production untuk dia deliver
these devices dekat dalam Malaysia. Bagi tahu dekat komen korang berminat tak nak beli Sony PlayStation Portal ni, ataupun skip je sebab dia hanya sebuah device untuk stream game. Dia bukan device untuk macam PSP ataupun PS Vita kind of device macam apa yang kita dapat dulu. Tapi baguslah sebab korang tak perlu nak beli game dekat dalam device tu untuk main game yang sedia ada dalam PlayStation 5. Bayangkan kalau game yang ada dalam PlayStation 5 ni dah best dah, why? Kenapa diorang perlu buat satu dedicated apps ataupun dedicated game just untuk sebuah smaller devices yang buatkan korang tak rasa shock lah nak main game kan? Sebab obviously cuba korang tengok apa yang ROG Ally dan juga a few devices contohnya macam Nintendo Switch tu dapat buat. Tak banyak kan berbanding dengan full flash Sony PlayStation 5 yang ada dedicated dekat rumah, korang cuma perlu kawal dan connect guna wifi sahaja kan? Macam biasa guys, leave a like and subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye! PlayStation